Okey, so sekarang kita berada di dalam topik candlestick, yang mana saya cuba Google dulu. Okey, saya cuba Google dulu sebab candle ni dia punya nama tu banyak lah kalau ikut kan. So ni yang saya Google tadi yang saya tengok. Okey, ada yang sama yang macam yang saya akan ajar, ada yang tak sama pun. Dan untuk pengetahuan, candle ni adalah satu teknik pembelian. Sampai ada orang kata kalau jumpa je sesuatu candle ni, InsyaAllah kaunter tu akan naik. Okey, tapi untuk pengetahuan, candle ni digunakan untuk kebanyakan market, even forex pun ada guna candle. Jadi tak semuanya, bagi saya tak semua sesuai digunakan untuk market kita. Okey, so dalam banyak-banyak candle ni, saya akan dedahkan kepada anda candle-candle yang memang berkesan. Agak berkesan daripada segi ketepatan tu hampir 100% dia punya ketepatan tu ada jika anda follow dia punya step. Okay, so kalau follow dia punya step, InsyaAllah. Okay, so saya tunjuk dekat sini nota yang saya sediakan kepada anda. Okay, so yang pertama sekali, candle yang paling saya suka lah, candle yang paling anda akan suka nanti adalah yang pertama ni, nama dia Hanging Man. Walaupun ada orang luar sebut hammer ke apa ke, disebabkan saya belajar Hanging Man, so saya akan ajar kepada anda Hanging Man nama dia. Jadi Hanging Man ni, bentuk dia, setelah anda dah belajar lukis candle apa semua, of course dah benda ni dia faham dah. Okey, kalau berwarna hijau ini bermakna dia buka kat bawah, then dia buka dekat area sini lah, then dia turun, kemudian dia naik balik ke paras, dia buka tadi, kemudian petang sikit ke apa, waktu close dia lebih sikit. So syarat Hanging Man ni, okey, ni body lah, body ni mesti kecil saja. Okey, satu kali ganda sahaja body, manakala compare dengan shadow ni mesti sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Shadow ni mesti kena panjang. Kalau kata shadow sama panjang dengan body, dia bukan Hanging Man. Itu apa yang saya nak dedahkan kepada anda. Okey, so abaikan yang lain-lain dulu. Okey, terima apa yang saya cuba sampaikan ni, dan benda ni kena guna. Percaya tak percaya, nombor 2. Percaya atau tak percaya, benda ni kita letak nombor 2. Yang penting cuba dulu. Kalau kata cuba sekali tak percaya, bermakna bukan lagi selesai percubaan tu. Perlu cuba banyak kali. Okey, so ini adalah candle yang paling saya suka. Okey, saya beritahu tu. Inilah candle yang paling saya suka, iaitu Hanging Man. Kalau ikut logiknya, kalau anda dah faham berkenaan dengan lukis candle, bermakna kaunter ni dah turun, kemudian naik semula. Bukankah itu satu petanda reverse? Dia dah turun, kemudian dia naik semula. Even warna merah ataupun warna hijau, asalkan dia punya body kecil, okey, shadow ini panjang, dikira sebagai Hanging Man. Bentuk dia mesti macam ni. Nanti kita tengok kat dalam graf. Okey, kalau ada shadow sikit kat atas, tak dikira sebagai Hanging Man. Ingat, ini bentuk Hanging Man. Nanti saya akan tunjukkan ke dekat chart. Okey, di next video saya akan tunjukkan dekat chart beserta dengan contoh. Okey, beserta dengan contoh. Ini yang pertama. Yang kedua ni memang famous, semua orang kenal. Okey, sorry. Yang pertama ni Hanging Man. Okey, nanti saya akan ajak kepada anda bahawa benda ni adalah signal pembelian, dan juga dia juga boleh dijadikan sebagai signal penjualan pada ketika mana. Okey, dia ada syarat-syarat dia. Tak apa, kenali bentuk candle dulu. Okey, so yang nombor 2. Okey, ini memang famous lah. Doji. Okey, tapi doji ni ada orang panggil, ada bentuk-bentuk lain lagi. Contohnya macam long doji lah, apalah morning doji dan sebagainya. Tapi apa yang saya nak share kepada anda hanyalah doji saja. Okey, yang mana shadow atas dan bawah ni mesti sama panjang. Dia tak ada body. Maknanya dia buka dan tutup pada harga yang sama. Okey, kemudian dia naik, kemudian dia turun, dia buka, dia tutup balik di paras, dia buka, ataupun dia buka di sini, kemudian dia turun dulu, dia naik, kemudian dia turun balik dan close di sini. Okey, ini doji. Doji ini dijadikan sebagai signal pembelian dan juga signal penjualan. Ada masa dia dijadikan signal pembelian, ada masa dia boleh dijadikan sebagai signal penjualan. Okey, tapi kalau ikutkan doji ni, boleh dikatakan semua boleh dikatakan kebanyakan kaunter akan ada doji ni. Tapi kaunter-kaunter yang macam mana yang kita akan guna, tak apa. Next video. Okey, kemudian
Candle yang ketiga. Okey, candle yang ketiga ni dia sama macam hanging man. Cuma hanging man tadi shadow ke bawah. Yang ni shadow ke atas. Body sama macam hanging man juga. Body kecil tapi shadow ke atas sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada body. Kalau kata shadow sama panjang dengan body, dia bukan shooting star. Kalau kata body lebih besar dan candle ini kecil saja, pendek saja, dia bukan shooting star. Kalau orang lain nak panggil shooting star, biar pergi depa. Kalau saya kata bukan. Okey, apa yang saya nak ajak kepada anda ni bukan shooting star. Shooting star mesti body kecil, shadow ni naik atas. Sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Okey, untuk pengetahuan, shooting star ini juga boleh dijadikan sebagai signal pembelian dan juga signal penjualan. Tapi lebih kepada signal penjualan. Dia lebih kepada signal penjualan. Okey, yang keempat spinning top. Okey, spinning top ni dia bukan signal pembelian, dia bukan signal penjualan. Tapi dia ni boleh spinning top ni boleh dijadikan sebagai reversal signal. Maknanya kalau dia duduk kat bawah, dia nak naik. Kalau dia duduk kat atas, dia nak turun. Okey, nanti saya akan tunjukkan contoh kepada anda. Yang mana body ini mestilah kecil. Okey, shadownya mesti ke atas dan ke bawah sekurang-kurangnya 2 kali ganda daripada body. Faham kan betul-betul maksud saya? Bentuk dia macam ni. Kalaulah tiba-tiba nanti nampak bentuk body bukan memang besar, kaki atas sikit, shadow atas sikit, shadow bawah sikit, itu bukan spinning top. Okey, spinning top ni dia punya shadow mesti panjang at least 2 kali ganda daripada body. Yang atas pun sama, at least 2 kali ganda daripada body. Kalau kata bawah satu sama panjang dengan body, tapi atas 2 kali ganda pun tak dikira. Maknanya atas dan bawah sekurang-kurangnya shadow itu panjangnya 2 kali ganda daripada body. Okey, itu spinning top. Spinning top bukan sebagai signal pembelian, tapi boleh dijadikan sebagai reversal signal. Maknanya counter tu sedang turun, tiba-tiba dia ada dekat bawah. Ataupun dia sedang turun, tiba-tiba keluar benda ni. Keluar spinning top. Tengok beberapa hari selepas tu naik. Itu boleh dijadikan sebagai reversal signal. Duduk tengah-tengah naik sideways ke apa? Tengah-tengah sideways tiba-tiba keluar spinning top. Spinning top pula. Okey, tiba-tiba keluar spinning top. Itu bukan signal, bukan reversal signal. Dia memang sideways. Tiba-tiba keluar benda ni. So tak ada apa. Melainkan dia tengah turun, tiba-tiba ada benda ni, tengok 1 hari naik, 2 hari naik. Kemungkinan besar dia adalah reversal signal selepas naik. So yang terakhir adalah Moropozo. Okey, Moropozo ni dia solid. Kalau Moropozo yang cantik, dia solid. Dia open kat bawah, dia tutup kat atas. At least kenaikan sebanyak 10%. Kalau setakat Moropozo kecil saja naik 1%, 2%, 3%, itu bukan Moropozo. Kalau orang lain nak bagi Moropozo, biar dia panggil. Tapi apa yang saya nak ajak kepada anda, Moropozo mestilah 10% dan ke atas. Kalau kata 8% tu boleh diterima jugalah. Tapi mesti kenaikan yang banyak. Mesti kenaikan yang banyak. Jangan tanya berapa sen naik. At least 10%. Okey, kalau counter tu dah memang 80 sen ke, 8% pun kita ambil kira lah. So, ini adalah 5 candle yang kita akan guna pakai, yang kita perlu alert kepada 5 candle ini. Okey, dan saya akan fokus kepada 3 candle utama, iaitu yang paling saya suka dan anda pun akan suka nanti insyaAllah, Hanging Man. Yang keduanya Doji, yang ketiganya Shooting Star. Kita akan fokus kepada 3 nama candle ini. Okey, 3 bentuk candle ini sebagai signal pembelian dan signal penjualan dalam topik candlestick pattern. Okey, teknik candle. So saya bagi kepada anda nota terlebih dahulu sebelum kita pergi tengok kepada contoh. Okey, nota dia sedikit penerangan. Hanging Man ini. Okey, kalaulah kata terjumpa hanging man, okey, terutamanya di level-level bawah. Contohnya dia turun duduk kat support. Contohnya tengah turun, tiba-tiba jumpa hanging man. Tak kisah dia turun, asalkan dia tak turun di paras mula. Okey, contohnya dia dah naik, tiba-tiba dia turun. Turun ni kita panggil sebagai retracement. Counter yang uptrend lah, counter uptrend. Selalunya dia turun, belum turun di bawah paras kenaikan, tiba-tiba ada jumpa satu hanging man. Get ready nak beli. Kalau terjumpa hanging man, terutamanya di bawah. Contoh di bawah ni bukanlah di bawah sangat. Dia tengah naik cantik. Mana saya tunjuk kat graf lah. Contoh macam ni.
Dia tengah naik turun, naik, tiba-tiba ada dekat sini. Kita tengok counter Kuskapi lah. Nanti sebenarnya saya nak tunjuk contoh di next video lah nah. Okey, tengok dia naik, dia turun, naik, tiba-tiba turun dekat sini ada satu. Nampak tak? Ada satu ni. Hanging man nama dia. Okey, kalau terjumpa hanging man, maksud dia bukanlah turun sampai ke bawah. Kalau turun ke bawah jangan beli ya nah. Tiba-tiba turun bawah ni jumpa hanging man. Pergi beli, sakit kulit. Nanti marah kat saya balik. Kenapa tak jadi? Kenapa tak naik kan? So dia ada syarat-syarat dia nah. Syarat counter, kita pakai counter yang sama counter kita pilih. Dalam topik pemilihan counter tu tak lari. Okey, yang pertama kena ada apa? Kena syariah. Yang kedua kena ada volume. Yang penting uptrend lah. Nah, kesemua pilih counter tak kisah. Yang penting counter tu uptrend. Kalau beli counter sideways, mendapat lah. Nah, counter yang downtrend pergi beli. Lepas tu tak jadi. Lagi dia marah kat cikgu dah. So kita kena kaji balik. Kenapa benda tu tak jadi. Saya macam biasa saya cakap. Saya cuma kongsikan kepada anda teknik. Nah, selebihnya anda kena apply. Okey, berbalik kepada nota. Okey, hanging man. Sekiranya jumpa hanging man ni, get ready je nak beli esok. Maknanya get ready nak beli esok. Kalau terjumpa hanging man, get ready nak beli esok. Yalah, hari ni dah tutup. Okey, hari ni duk tengah berjalan, tiba-tiba close. Close barulah boleh membentuk satu candle. Okey? Ingat tak? Kalau nak melengkapkan satu candle, dia perlu ada apa? Harga open, close, high dan low. Jadi kena tunggu close dulu. Tiba-tiba kita tengok close, ni dia jadi hanging man. Nak beli apa lah? Get ready nak beli esok. Dia punya penerangan get ready nak beli esok. Okey. Maknanya hari ni jadi hanging man, esok get ready nak beli. Bukan beli lah, bukan buka-buka tu beli dah. Get ready sahaja untuk beli. Okey. Sekiranya dia ada syarat kau lah. Okey, sekiranya dia naik ataupun harga naik melebihi high hanging man hari ni. Buka tak kisah harga berapa, jangan salah faham. Nanti orang kata, nak kena buka lebih tinggi daripada hanging man baru boleh beli. Tak. Kalau jumpa hanging man, esoknya tu dia buka tak kisah harga berapa. Asalkan dia boleh naik lebih daripada high hanging man ni, beli, jangan cakap banyak. Beli saja. Contoh hanging man. Kita tengok atas. Saya tak nak tunjuk chart lagi sebab saya nak tunjuk penerangan dalam bentuk nota dulu. Okey, di sini ni level dia adalah high. Ni atas ni adalah high. Esok kalau dia buka kat level yang sama high pun tak apa. Contoh high dekat sini 0.500. Esoknya dia buka 0.500. Dah boleh beli belum? Belum. Jawapan dia beli sekira dia boleh naik melebihi high. Naik je 555. Sorry. Dekat sini 500. Naik je 505, boleh buat pembelian terus. Faham tak? Nak kena bagi naik dulu, jangan beli terus. Okey? Itu dia punya tips. Jangan terus beli. Okey? Sebab saya tahu ada yang ajak, jumpa je benda ni, beli, jangan cakap banyak. Sabar dulu. Bagi dia naik dulu baru buat pembelian. Faham tak? So kalau jumpa hanging man macam ni, get ready dulu nak beli. Jangan beli lagi. Esok kita tengok dia buka macam mana. Kalau kata hari ni dia close 0.500, esok dia close, dia buka 500 tapi dia turun. Jangan cari penyakit. Jangan cari penyakit. Okey? Kalau kata warna merah pula. Okey, warna merah bermakna dekat sini adalah 500. Dekat bawah ni 490. Esok dia buka 490. Maknanya kena bagi dia naik melebihi high. High adalah 500. Okey, bagi naik 505 baru buat pembelian. Faham lah kat sini? Faham kau noh? Okey, so maknanya nota yang saya bagi kepada anda ni, jika terjumpa hanging man, terutama ini saya tambah lah, terutama di level retracement ataupun support di level bawah, bersedia untuk beli keesokan harinya. Get ready je nak beli esok jika berjaya naik melebihi high hanging man hari ni. Faham lah? Faham tak ni? So maknanya dah naik lebih high baru beli. Kalau selagi tak naik lebih pada high, jangan beli. Kalau nak beli juga boleh cuba, tak ada masalah. Tapi jangan marah kat saya kalau tak jadi. Follow saja. Kalau sekali betul, kalau nak cuba sekali tengok beli naik dan kita beli. Contoh tengok petang tu dia turun balik. Turun. Baru sekali, relax cuba 44 kali. Dah bukan melawak dah sungguh. Dia
teknik kita boleh share. Nah, nak try ni adalah anda sendiri. Saya dah try. Jadi saya kongsikan. Hanging man adalah apa ni signal, candle. Dah pukul 1:30 pagi, besoklah hari kau. Okey, hanging man adalah salah satu candle yang paling saya suka. Kalau boleh nak lekat kat frame, saya buh kat frame. Nah, maknanya hanging man yang paling saya suka, candle yang paling saya suka. Saya bagi tahu candle yang paling saya suka. Okey. So yang keduanya adalah doji. Okey, doji ni pun dia punya penerangan sama macam hanging man. Maknanya jika kita terjumpa doji hari ni, okey, close pukul 5 kita tengok candle jadi doji. Macam tu lebih kurang. Okey, sama juga terutama di level retracement, support ataupun duduk kat bawah. Get ready nak pergi ke esokan harinya jika berjaya naik melebihi high. Copy paste salah. High doji. Okey, high doji hari ni. Maksud dia macam tu. Buka sama juga. Buka tak kisah. Contoh, saya tunjuk kat atas. Katakanlah, ini 0.500. Atas ni 505. Bawah 495. Dia satu bit atas, satu bit bawah. Okey. Kita tengok hari ni keluar doji ni. Then next day, dia buka dekat 0.500 juga. Okey. Dia naik 505, belum boleh buat pembelian. Sebab, kalau kita nak buat pembelian, bagi dia naik melebihi high. High adalah 505. High naik lebih daripada high maknanya 0.510. Okey, sudah naik 510 baru boleh buat pembelian. Kalau kata buka je 505 tiba-tiba turun, jangan pergi beli. Syarat dia mesti naik lebih daripada high. Saya rasa 44 kali saya ulang. Mesti naik lebih daripada high baru buat pembelian. Mungkin sebelum ni anda dah belajar. Okey, jumpa doji beli, jumpa hanging man beli. Belajar balik apa yang saya ajak ni. Bagi dia naik lebih daripada high baru beli. Okey, so sama penerangan macam ni juga, macam hanging man juga. Okey, so boleh lah. Okey, so sebenarnya saya pause je. So, siapa pasal lah. Tapi kalau dalam record video memang tak pasal lah. Okey, tak apa, saya sambung. Shooting star. Okey, shooting star ni dia lebih kepada signal cell lah. Sorry, tak nampak gambar. Okey, shooting star dia lebih kepada signal cell. Jadi untuk pembelian kita boleh juga shooting star. Okey, dia boleh jadikan sebagai signal pembelian juga. Maknanya syarat dia sama. Okey, cuma nak bagi tahu shooting star ni kebiasaan dia lebih kepada signal cell. Okey, signal cell. Cuma dekat sini penerangan yang saya bagi, okey, lebih kepada signal pembelian. Signal cell saya tak bagi tahu lagi lah, sebab kita tak masuk ke dalam topik pembelian dalam contoh graf. Nanti bila kita masuk dalam contoh graf ni lebih faham. Okey, so contoh macam ni. Okey, kita tengok counter kuskapi. Jadi kalau terjumpa shooting star ni, okey, apa perlu buat adalah sama saja, get ready saja, okey, untuk buat pembelian esok. Get ready untuk buat beli juga. Okey, dengan syarat dia naik melebihi high shooting star. Okey, kenapa saya tak apa suka sangat shooting star? Sebab high dia tinggi. High dia jauh ke atas ni. Katalah sini 0.490, sini 0.55, sini 0.49 open, close 0.5. Sini 520, 530. Jadi tinggi. Okey, maknanya kalau nak naik lebih daripada high baru boleh buat pembelian. Okey, dan kebiasaan dia shooting star ni dia akan jadi signal penjualan. Kebiasaan dia. Okey, kalau gagal lah naik, ni shooting star. Okey, turun. Hanging man naik. Sebut sikit contoh. Saya tak tunjuk secara detail lagi. Just nak bagi penerangan dalam bentuk nota. Okey. So anda kenalah salin. Takkan nak tekan gambar aku kat sini print screen. Tak rare lah. So salin dalam anda punya nota, ataupun tak kisahlah nak buat dalam bentuk Word dan convert to PDF pun okey, tak ada masalah. Asalkan kalau lagi bagus anda lukis, tulis, itu lebih mudah untuk anda terima nota tu. Okey, terpulang lah. Masing-masing. Okey, dia ada cara masing-masing untuk study. Okey, ini shooting star. Shooting star saya tak berapa berminat. Saya lebih berminat dengan hanging man.
Kadang-kadang jumpa angin man tu, boleh nak kata gelak seorang-seorang apa dah. Okey. Spinning top. Spinning top ni dia ni bukanlah sebagai signal pembelian, maknanya jangan lebih pada high beli lah. Ni lain, ni spinning top dengan Moropozo ni dia tak sama, tapi ada kegunaan saya cerita. Benda lain yang tak ada nama tu saya tak cerita. Okey, kebiasaan dia spinning top ni bertindak sebagai reversal signal. Kalau dia duduk kat bawah, mana dia nak naik. Kalau dia duduk kat atas, dia nak turun. Boleh kita guna untuk index dan juga counter. Yang lain ni semua untuk counter. Main dekat spinning top ni boleh kita guna dekat index, boleh juga kita guna dekat counter. Jadi spinning top akan masuk di dalam topik reversal pattern untuk index reversal pattern. Tapi dia tak apa tepat spinning top ni. Dia jarang-jarang berlaku. Okey. Dan candle yang terakhir adalah candle Moropozo. Yang mana candle Moropozo ini jangan naik lebih pada high beli lah. Kita guna teknik box trading. Kalau jumpa Moropozo, kita guna teknik box trading. Yang mana box trading lebih kurang sama macam T4. T4 punya teknik. Okey. So yang ni di dalam next topik iaitu box trading saya akan terangkan. Okey, macam mana nak buat pembelian menggunakan Moropozo signal ataupun candle Moropozo. Yang mana candle ini bukan sekadar pembelian, tapi kalau kita dah beli tiba-tiba counter naik banyak, apa nak buat? Situ pun sekali saya akan terangkan dalam topik box trading. Jadi berjumpa ataupun saya akan terangkan selebihnya berkenaan dengan candle ini di next video. Okey.